murid-murid, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Kembali lagi ke channel Cikgu Aznida. Hari ini kita akan mempelajari tajuk aplikasi teknologi. Standard pembelajaran yang akan kamu pelajari ialah: yang pertama, menjana idea bagi menghasilkan lakaran bermaklumat projek yang akan dihasilkan. Yang kedua, membuat lakaran reka bentuk produk bermaklumat yang akan dihasilkan. Yang ketiga, menilai maklumat pada lakaran dan membuat penambahbaikan. Yang keempat, mengira kos bahan bagi reka bentuk produk yang akan dihasilkan. Yang kelima, menghasilkan produk dengan menggunakan teknologi yang dipilih. Dan yang keenam, membentangkan produk yang dihasilkan dengan menggunakan pelbagai media. Setelah kamu melihat poster pertandingan penghasilan produk, kamu boleh menjana idea dengan melaksanakan: yang pertama, menyenaraikan produk yang boleh dihasilkan dengan menggunakan mesin jahit tangan ataupun jahitan tangan. Atau yang kedua, berbincang dengan rakan-rakan ciri-ciri produk yang akan dihasilkan. Ialah lakaran yang pertama. Jom kita lihat lakaran yang kedua. Setelah menghasilkan dua lakaran, kamu bolehlah menghasilkan lakaran yang terbaik daripada lakaran tersebut. Lakaran ini boleh dihasilkan sama ada dengan memilih salah satu ataupun kamu menggabungkan kedua-dua elemen yang terdapat dalam lakaran tersebut. Inilah rupa lakaran yang terbaik. Dalam membuat penilaian dan untuk membuat penambahbaikan, kamu perlulah menganalisa elemen yang terdapat pada produk tersebut. Okey, yang pertama, elemen warna. Okey, contohnya fabrik bercorak dan ia mempunyai warna kuning. Adakah ia sesuai? Ya, ia sesuai kerana ia menyelahkan corak produk. Zipnya berwarna kuning. Ya, ia sesuai kerana sama dengan warna corak kain. Okay, yang kedua, saiz. Panjang zipnya ialah 20 cm. Ya, ia sesuai dengan saiz produk, tidak terlalu besar. Saiz produknya ialah 10 cm darab dengan 20 cm. Saiz ini amat sesuai dengan alat tulis seperti pensel, gunting, gam dan sebagainya. Elemen yang ketiga pula ialah bentuk. Ia berbentuk segi empat tepat. Okay, kenapa ia berbentuk segi empat tepat? Kerana ia boleh memuatkan alat tulis dengan mudahnya. Seterusnya ialah zip. Zip berada pada bahagian atas. Ia sesuai dengan bentuk segi empat tepat produk tersebut. Setelah membuat penilaian dan penambahbaikan terhadap lakaran bekas pensel itu tadi, kita bolehlah membuat pengiraan kos. Okey, yang pertama, kosnya ialah benang. Harga seunit benang ialah 80 sen. Kuantiti yang kita perlukan hanya 1 unit sahaja.
iaitu jumlahnya 80 sen. Okey, yang kedua, bahan yang kita perlukan ialah kapur tukang jahit. Harga untuk seunit kapur tukang jahit ialah 50 sen. Jumlahnya ialah 50 sen. Yang ketiga, kain bercorak yang bersaiz 20 cm darab 22 cm. Harga seunit ataupun 1 meter ialah RM1.50. Jumlahnya ialah RM1.50. Yang keempat, zip. Zip berukuran 20 cm. Kita perlukan hanya 1 unit sahaja dan 1 unit ini berharga 50 sen. Jadi jumlahnya ialah 50 sen. Jumlah kos keseluruhan untuk membuat bekas pensel ini ialah RM3.30. Sebelum kita menghasilkan reka bentuk bekas pensel ini, apa kata mari kita sediakan dahulu peralatan dan juga bahan-bahannya. Alatan yang diperlukan ialah pembaris, gunting fabrik, jarum peniti dan jarum jahit tangan. Bahan-bahan yang perlu disediakan pula ialah fabrik bercorak, zip, benang dan juga kapur tukang jahit. Mari kita melihat langkah-langkah untuk menyediakan bekas pensel ini. Potongkan kain dengan ukuran 29 cm panjang dan juga 25 cm lebar. Ukuran ini mengambil kira basi, iaitu lebihan kain yang kita tambah untuk proses menjahit nanti. Kemudian kain ini ditanda dan dibahagi dengan dua bahagian yang sama besar. Selepas menanda kain tersebut, kita hendaklah mengguntingnya mengikut garisan yang telah kita buat tadi. Kemudian kita penitikan zip pada kain. Selepas itu, kita jahit zip pada kain tersebut.
selepas menjahit zip, kamu perlu membuka terlebih dahulu sebahagian daripada zip. Kemudian kamu terbalikkan kain tersebut. Ini adalah kerana untuk memudahkan proses kita menterbalikkan dan membuka bahagian bekas pensel selepas kita selesai mencantum bahagian dalam bekas pensel. Dengan menggunakan jarum peniti, pinkan di sekeliling kain tersebut. Kemudian kamu tandakan basi 2 cm di sebelah kiri, 2 cm di sebelah kanan dan juga 2 cm di bahagian bawah bekas pensel dengan menggunakan pembaris dan juga kapur tukang jahit. Gunakan jahitan jelujur halus untuk menjahit bahagian dalam pensel tersebut. Jangan lupa untuk memulakan jahitan kamu dengan jahitan kia dan mematikan jahitan kamu dengan jahitan kia. Selesai menjahit bahagian dalam bekas pensel tersebut, kamu bolehlah menterbalikkannya. Okey, terbalikkannya dengan berhati-hati. Inilah rupanya bekas pensel yang telah siap. Setelah siap menghasilkan bekas pensel itu tadi, kamu bolehlah bersedia untuk membentangkan produk kamu itu. Okey, macam mana untuk membentangkan produk? Okey, yang pertama caranya ialah membuat pembentangan dengan menggunakan PowerPoint. Yang kedua, membuat pembentangan melalui rakaman video. Nampaknya kita telah sampai di akhir pelajaran kita pada hari ini. Cikgu harap kamu akan dapat menghasilkan bekas pensel yang cantik dan menarik. Di akhir pelajaran, cikgu harap kamu akan dapat yang pertama, menjana idea bagi menghasilkan lakaran bermaklumat produk yang akan dihasilkan. Yang kedua, membuat lakaran reka bentuk produk bermaklumat yang akan dihasilkan. Yang ketiga, menilai maklumat pada lakaran dan membuat penambahbaikan. Yang keempat, mengira kos bahan bagi reka bentuk produk yang akan dihasilkan. Dan yang terakhir sekali, kamu dapat membentangkan produk yang dihasilkan dengan menggunakan pelbagai media. Sekian dahulu untuk kali ini. Jangan lupa untuk menekan button subscribe dan juga tombol loceng untuk mendapatkan notifikasi bagi video-video cikgu yang akan datang nanti. Sehingga berjumpa di lain siaran. Bye!